Okey. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan Zulhijjah? Apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yang surah ini menjadi surah yang cukup popular. Ya, kalau saya, sebab saya imam, tugas je imam, lantikan je imam. Kita bukanlah al-imam macam al-Imam Syafi'i, bukan. Lantikan je saja, imam, title tu saja. Bila tak solat ataupun bila tidak kita memimpin jemaah, kita akan baca surah yang pendek-pendek. Wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah alladhi wa kafa wa salatan wa salaman ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna min alladhina yattabi'una al-huda wa ja'alna imanan saliman wa taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la ilma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Puan Salwa, first time pun jumpa. Alhamdulillah. Dan saya boleh lihat ahli jawatankuasa yang sangat luar biasa. Saya tak tahu rupa-rupanya ada dewan yang sehebat ini. Selalu saya datang untuk menerima undangan sebagai imam Qiyamul ataupun imam tarawih masjid. Dan parking pun ke sebelah sana. Bila masuk tengok ada 2 orang je. Kata mungkin saya lambat ni. Saya masuk ke depan sana. Masuk ke ruang dalam solat lah. So tak apalah. Kita mungkin kifarah ke kan. Sampai lambat siapa suruh. Dan itulah kehadiran di sini. Asal-asalnya saya ada urusan lain, tapi kebetulan urusan tu tiba-tiba tertunda. Dan nampak Ustaz Bashir dia share dalam grup Asatizah, siapa boleh tolong ganti. Saya kata why not. Cubalah untuk mendampingi tuan-tuan dan puan-puan ahli qaryah Masjid Al-Falah. Yang kedua, saya cukup tertarik dengan masjid, nama masjid tu sendiri Al-Falah. Bila datang tu rasa macam menyambut kejayaan. Okey, masya-Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itulah gandingan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala mengundangkan berkumandangnya azan yang pertama. Dan kehadiran sebagai pengisi ataupun pengganti pada Ustaz Bashir, saya kira pada hari ini satu perkara yang menyeronokkan. Okey, dan alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat menerima kehadiran saya dengan baik. Jangan bully saya. Selalu dapat soalan-soalan killer-killer ni, jadi kita risau juga. Tak ada soalan? Alhamdulillah, off record. Off record. Okey, dan juga kepada tim media yang masya-Allah, saya pun selalu follow juga Masjid Al-Falah punya tim media, memang antara yang terkehadapan lah. Okey, dan saya kira ini di bawah program Muslimat. Kuliah Duha ni memang didominasi oleh Muslimat. Dan alhamdulillah, kehadiran para muslimin juga menggembirakan hati saya. Alhamdulillah. Baik, kita telah pun memasuki di pertengahan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, dan saya kira semua dah tahu hadis-hadis yang boleh mengukuhkan keberadaan kita di 10 hari yang pertama di musim Zulhijjah ini. Okey, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain melainkan hari 10 hari yang pertama daripada Zulhijjah. Sehingga sahabat bertanya, betul ke? Hatta walaupun orang tu berjuang di jalan Allah? Kata Nabi, ya. Nak katanya pahala orang yang mengambil manfaat 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ni lebih baik daripada orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Taala. Tapi Nabi kata, melainkan orang tu dia menyerahkan segala hartanya, segala kudratnya, sehingga mana dia berjuang itu menemui kesyahidan. Yang itu tidak dapat menandingi pahala orang-orang yang menghidupkan amalan pada 10 awal yang pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kira ranking tu tinggi jugalah. Tuan-tuan dan puan dikasihi Allah SWT, kedudukan bagi mereka yang mencari asbab keampunan, asbab rahmat, asbab diberikan lebih banyak kebaikan, diberikan diperluaskan urusannya,
dan juga rezekinya yang juga diberikan ilham. Jadi inilah waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa, istikharah, memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan andai ada hajat-hajat dan juga keinginan ataupun hasrat yang tertentu, inilah masa yang terbaik. Okey, dan saya ingin menyambut dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa? Dia adalah firman Allah tapi dituturkan dengan gaya bahasa Nabi sendiri. Maknanya olahan Nabi lah. Okey. Jadi Nabi SAW, minta maaf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan lisan Nabi SAW dalam hadis kursi, wajabat mahabbati limutahabina fiyya. Sesungguhnya wajib kecintaan Allah itu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah apabila satu kumpulan itu bertemu dan berpisahnya mereka, melihat rakannya, melihat sahabatnya, melihat ahli jemaahnya, ahli keluarganya sendiri, dan dalam pertemuan tersebut membuatkan mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara cinut yang pertama untuk mendapatkan cinta Allah, cari kawan-kawan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada punca datangnya, hadirnya cinta Allah. Yang kedua adalah walimutajalisi nafiyya, yang apabila mereka berhimpun dalam satu perkumpulan tersebut pun mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam perkumpulan begini, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hadirnya Allah Ta'ala datangkan sebab cinta Allah Ta'ala di atas perkumpulan yang membuat kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi yang kedua, yang ketiga dan juga yang keempat adalah wali mutazawirina fiyya, yang berbesar hati untuk nak menziarahi kawan-kawannya, yang rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya yang mungkin sedang mengalami masalah kesihatan ataupun sesekali dia nak datang ziarah. Itu pun dalam pertemuan yang begitu pun akan datangnya asbab cinta Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah mereka yang wali mutadzabirina fiyya, iaitu mereka yang suka bertukar hadiah. Dalam adat orang Melayu kita ni dulu memang suka bertukar lauk. Itu pun salah satu konsep juga dalam suka memberi, bertukar buah tangan dan sebagainya, dan itu pun akan mendatangkan asbab cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya daripada empat-empat tu boleh tak kita buat? Boleh, insya-Allah. Jadi itulah salah satu benda yang saya pernah dengar masa saya pergi ke pesantren saja, ziarah di Bandung, pesantren Darul Tauhid, kalau siapa pernah dengar Agim. Okey, jadi dia kata dalam kehidupan kita ni memang kita ni akan diuji, tapi asbab kebaikan dan asbab syurga tu lebih banyak daripada ujian sebenarnya, hakikatnya. Dan bila saya sebut empat-empat tadi tu adalah benda yang memang very practical, kita boleh buat. Kalau kita sungguh pun kita mungkin sibuk, datang singgah sekejap, ada masjid, kemudian ada pengajian, duduk dalam 2-3 minit dengan niat itikaf untuk nak dapatkan asbab keampunan dalam majlis ilmu pun boleh dapat. Kemudian kalau tak sempat nak duduk lama untuk berziarah, paling kurang kita datang dan hulurkan sedikit buah tangan dan sebagainya. Jadi semua tu adalah benda yang very practical, dan Islam adalah agama praktikal. Subhanallah. Okey, itu adalah mukadimah ataupun sebagai appetizer. Okay. Kalau kita nak makan, kita perlukan appetizer kan. Ada yang puasa sebut pasal makanan ni. Okay. So appetizer bagi orang mukmin adalah apabila dia membaca Al-Quran, dia membaca ataupun dia mendengar sunnah dan juga hadis Nabi SAW, dia akan rasa terbalai, dia akan rasa oh, ini something yang boleh aku buat. Sebab kadang-kadang saya faham bila kita ni sebagai ustaz-ustaz, bila kita ajar tentang, kita beri ataupun kita kongsi tentang Nabi SAW, saya pernah disapa ataupun didatangi oleh seorang pemuda, dia kata, "Ustaz, itu Nabi memang boleh buat macam tu." Kemudian saya bagi pula contoh sahabat. "Ustaz, tu sahabat. Kita banding kita dengan sahabat jauh. Tak boleh, tak termampu." saya kongsikan kisah tabi'in. Jadi dia akan sentiasa berpusing di situ. Tapi satu benda sebagai permulaan, macam mana sekalipun yang kita dengar tentang hadis Nabi, kita dengar tentang kepribadian Nabi, kisah periwayatan hidup Nabi SAW, selain kita mengetahui dan kita mengiktiraf Nabi itu adalah khatimul anbiya, penutup segala Nabi, lagi apa lagi, Nabi mendapat mandat wahyu yang terakhir iaitu Al-Quran. Nabi adalah mendapat
kemaksuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terhindarnya, terpeliharanya daripada dosa kecil dan juga dosa besar. Okey. Dan juga Nabi boleh memberikan syafaat kepada umatnya. Itu antara ciri-ciri khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kita lupa, Nabi juga manusia. Ini benda yang orang kata foundation yang paling penting kita kena tahu. Nabi juga manusia. Nabi juga pernah mengalami rasa sedih yang berpanjangan setelah mana kematian isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kemudian atuknya, kemudian pakciknya. Dan kalau kita tengok kisah periwayatan daripada awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya tanpa seorang ayah. Kemudian 6 tahun berikutnya ibunya meninggal, lepas tu ibu sesuanya pula meninggal. Jadi terlalu ramai orang-orang yang Nabi cukup sayang kemudian tiada di sisinya. Agak-agak kita lah, kalau kita berada dalam kondisi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahu tak grief tuan-tuan, sedih. Sebab sebahagian para ulama sirah memperakui bahawa itu adalah tahun kesedihan, amul huzni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi berdakwah ke Taif, berdarah tak? Darah. Takkanlah balik batu tak berdarah. Okey, elok je, tak ada. Nabi juga mengalami rasa sakit pada tubuhnya dalam perang Uhud. Apabila tentera Quraisy patah balik buat serangan hendak. Okey. Beramai-ramai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dan diriwayatkan Nabi jatuh dalam satu lubang. Sebelum jatuh tu dihentak dulu di bahagian muka sebelah kanannya sampai menusuki topeng besinya ke dalam mulut Nabi sampai terkeluar gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdarah. Nabi merasai keperitan, sakit pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga menikmati rasa bahagia dengan berkahwin, dengan menikmati juga Nabi menikmati hidup bersahabat. Subhanallah. Jadi Nabi juga manusia. Itu satu konteks yang cukup penting. Macam mana sekalipun kita melihat Nabi dari satu sudut yang agung, kita perlu lihat Nabi juga melalui fasa-fasa ini. Jadi bila pemuda tersebut dia okey, baru kita boleh rasa sebenarnya dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Nabi pernah pernah rasa hunger, lapar. Dia ada beberapa tetamunya yang datang dalam keadaan Nabi pun serba ada ataupun serba cukup makanan di dapur. Nabi tanya kepada isterinya Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang ada kat dapur ni? Yang ada hanya beberapa ketul, beberapa biji tamar je. Macam mana ni ya Rasulullah? Macam mana ni suamiku kan?" Kata, "Bagilah yang separuh ni bagi kita, separuh lagi bagi mereka." Apa yang ada di sisi Nabi akan bagi. Subhanallah. Jadi kewibawaan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu contoh teladan yang kita perlu lihat juga. Nabi juga adalah seorang manusia. Okey. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan Zulhijjah? Apa yang Allah Taala firmankan dalam Al-Quran yang surah ini menjadi surah yang cukup popular. Ya, kalau saya, sebab saya imam, tugas je imam, lantikan je imam. Kita bukanlah al-imam macam al-Imam Syafi'i, bukan. Lantikan je saja imam, title tu saja. Bila tak solat ataupun bila tidak kita memimpin jemaah, kita akan baca surah yang pendek-pendek. Surah yang very common adalah mungkin 3 kul. Ini saya orang kata terus terang. Tapi something to do dengan pemahaman kita. Adakah membaca 3 kul salah dalam solat? Tidak pun. Bahkan Nabi mengiktiraf surah Al-Ikhlas, kebaikannya, surah An-Nas ataupun Al-Falaq ataupun yang dirangkumkan dalam nama surah Al-Mu'awwizatain. Nama saya tu. Okey. Jadi untuk kita beriman ataupun membaca surah-surah yang kita rasa ia cukup padan dan sesuai dengan masa kita, dengan keadaan kita, kalau ada nilai tambah dengan pemahaman, cukup cantik. Jadi saya nak kongsikan surah yang memang cukup popular untuk semua. Namanya surah Al-Kawthar. Tahu surah Al-Kawthar? Mesti confirm tahunya. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kawthar. Boleh saya dengar ramai-ramai baca? Ni on the spot ni. Tak ada masalah. Sebab dia biasa baca. Okey, kita baca bersama-sama. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Mulakan dengan bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. InsyaAllah lancar. Muka confident ni. Ustaz bagi saya baca Ustaz. Cewa. Okey. Surah Al-Kautsar. Namanya Al-Kautsar sebab apa? Semua akan relatekan dengan air perigi. Okey. Jadi dia ada banyak tafsiran. Ada sebahagian yang meriwayatkan dia adalah telaga atau perigi yang ada dalam syurga. Ada yang meriwayatkan ada juga yang meriwayatkan dia adalah satu telaga tapi diumpamakan seperti air yang mengalir, seperti sungai. Jadi dia macam sungai tapi macam telaga. Okey, so membaca beberapa tafsir yang agak contemporary macam doktor lecturer saya sendiri, Dr. Muhammad Ali Sais daripada Universiti Al-Azhar, dia kata Al-Kautsar ni dia umpama sungai yang sentiasa mengalir tapi dalamnya seperti perigi. So dia umpama Al-Kautsar itu seumpama perigi dan juga seumpama sungai. Subhanallah. Jadi dia satu tali air yang tidak akan pernah henti. Subhanallah, sentiasa mengalir. Dan yang kedua, beberapa periwayatan yang menyebutkan Al-Kautsar itu maksudnya apa? Dia datang daripada perkataan kathara. Kathara ni maksudnya apa? Banyak. Kathir. Kathir banyak. Kathir banyak. Kalau besar, kabir. Okay. Beza dia ba dengan sa je. Okay. So kathir adalah banyak. Jadi sebahagian para ulama tafsir, Kautsar itu datangnya daripada kata akar kathara. Kata akar je. Dia punya root word dia kathara, iaitu banyak. Cuma kenapa ditukar menjadi Kautsar? Kalau kita belajar saraf, dia kalau ya bertukar jadi waw, waw bertukar jadi alif, alif bertukar jadi ya. Jadi setiap perubahan dia akan ada sedikit perubahan dari sudut maksud. Jadi antara yang dikemaskinikan, maksud Kautsar itu adalah satu nikmat yang banyak dan tidak terhitung dan tidak akan habis. Kautsar. Seperti yang diumpamakan air sungai ataupun telaga yang dibahaskan oleh para ulama tafsir. Okey, jadi saya nak masukkan kenapa surah Al-Kautsar ni, sebab dia sebenarnya sangat signifikan dengan 10 hari yang pertama yang kita sedang lalui ini, iaitu pada Zulhijjah. Supaya adalah perkaitannya, tak adalah Ustaz cakap sembrono je. Okey. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Inna a'taina, telah kami kurniakan, telah kami berikan, kata Allah, satu nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, kita go through dia punya maksud dahulu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka apa kata Allah? Ada ayat perintah kat situ, maka solatlah. Dan solatlah untuk Tuhanmu dan juga berkorbanlah, bersembelihlah. Okey, masya-Allah, tabarakallah. Dan ayat yang tiga, inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya bagi mereka yang membenci ataupun yang tidak menyambut, yang tidak menyahut, yang tidak memberi perhatian terhadap nikmat dan juga perintah Allah Ta'ala itu, huwal abtar, mereka itu akan terputus. Apa maksud terputus? Nanti kita akan go through lah. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu dalam setiap surah itu dia ada identiti. Identiti surah itu apa? Daripada situ dia akan berkembang cara pemahaman kita terhadap satu surah. Saya kira Ustaz Bashir selalu ketengahkan dalam setiap surah tu ada sebab nuzul kan. Okey. Selain daripada itu juga kita kena tahu identiti di bawah tajuk identiti tu, subtopik dia adalah dia adalah surah Makkiyah ke surah Madaniyah. Makkiyah itu apa? Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah? Oh, Masya Allah. Okey, kalau surah yang berbentuk apa lagi? Makkiyah, Madaniyah, Subang Jayayah. Tak ada surah kat situ. Okey. Sebenarnya jawapan tu hampir tepat. Tapi yang lebih tepat, Makkiyah itu surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Kalau Madaniyah, selepas hijrah. Kalau Subang Jaya tak
ada tak ada, memang tak ada saja bergurau. Maksudnya dia bukan sebab isu lokasi semata-mata, tapi dia adalah tempoh periwayatan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Makkiyah sebelum hijrah, okey, Madaniyah selepas hijrah. Namun begitu tidak saya tolak kebarangkalian yang tinggi juga, sebab boleh katakan 90% tepat dari sudut lokasi tu. Surah-surah yang Makkiyah itu diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Okey. So bila kita dapat differentiate antara Makkiyah dan juga Madinah sebelum hijrah, okey, sebelum hijrah Nabi dah pernah berjumpa dengan kumpulan munafik? Ada tak munafik sebelum hijrah ke selepas? Munafik itu selepas. Okey, yang banyak Nabi deal sebelum hijrah ni adalah golongan kafir Quraisy. Golongan kafir Quraisy. Jadi bila kita ingat ni Makkiyah, Nabi akan banyak berurusan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi boleh jadi Nabi akan deal juga dengan munafik, tapi tak banyak periwayatan, sebab kita kena tahu 13 tahun yang pertama di Mekah, 10 tahun yang kedua adalah di Madinah. So masa Nabi buka Fathul Mekah, kembalinya Nabi daripada Madinah itu setelah ada berapa tahun, 8 tahun lebih kurang, Nabi pulang untuk membuka semula kota Mekah selepas dah lama tinggalkan Mekah ni, dan usaha untuk nak masuk ke Mekah untuk tujuan ibadah haji ni dah ada usaha yang beberapa kali lah. Sahabat pun dah menyebut, ya Rasulullah, rindu sangat dengan kampung halaman dan sebagainya. Akhirnya gesaan itu menyebabkan Nabi berusaha untuk nak kembali semula ke Mekah dan membuka kota Mekah, Fathul Mekah, dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kalau Ustaz Bashir dah sentuh, memang sangat baguslah. Barakallahu fikum. Okey, jadi surah-surah yang dikatakan sebagai Makkiyah itu adalah surah-surah yang Nabi banyak berhadapan dengan orang-orang musyrik. Yang saya sebut tadi, bila Nabi patah balik untuk nak buka kota Mekah, tak silap saya dalam 8 ataupun 9 hijrah lebih kurang begitu, boleh saya cek balik, masa tu memang dah ada golongan-golongan munafik. Okey, tetapi ayat-ayat tersebut sangat minimum lah pada periwayatan, pada ayat-ayat berbanding ayat-ayat yang lain. Okey, tapi majoritinya memang Nabi cerita tentang golongan musyrikin. Okey, baik. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Okey, masa tu dia bukan setakat Nabi deal dengan orang musyrik. Nabi nak handle juga beberapa golongan minoriti orang Muslim yang ketika itu walaupun sumbernya adalah daripada Nabi SAW, tetapi masih lagi terbatas. Pensyariatan tak habis turun lagi tu kat Mekah. Ayat-ayat apa yang berbentuk Makkiyah ni? Ayat-ayat tentang pembinaan iman, yang rukun iman tu, semua kategori yang dalam rukun iman tu banyak dimasukkan dalam surah-surah yang berbentuk Makkiyah. Okey, ayat-ayat yang berbentuk pensyariatan, solat, puasa, zakat, haji, semua tu dah masuk Madinah. Jadi hukum hakam banyak dekat ayat di Madaniyah. Okey, ayat ataupun surah Madaniyah. Okey, jadi ada sebahagian sahabat masih lagi orang kata saki-baki jahiliah tu masih ada lah. Jadi memang sukar. Itulah dakwah Nabi SAW, bukan sekadar nak menyampaikan Islam kepada yang dah kepada mereka yang belum lagi Islam, tetapi yang dah sedia ada tu, nak pantau tu bukan senang. Jadi beberapa sahabat yang ketika itu mereka bertanyalah kepada Nabi SAW tentang hal ibadah, macam mana kualiti ibadah. Tapi yang lebih kritikal dalam periwayatan yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan adalah pemimpin Quraisy yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia provoke Nabi, dia cerca, dia hina Nabi, dan dalam keadaan Nabi dicerca itu, apa yang dikatakan oleh dia? Iaitu, kamu masuk agama Islam, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Harta, kekayaan, takhta, kedudukan, pengikut tak ramai. Harta berapa je yang kamu ada? Kan? Jadi semua itu dilontarkan, dihamburkan kepada Nabi SAW, membuatkan Nabi sedikit terguris. Jadi ayat ini ataupun surah ini diturunkan berdasarkan peristiwa itu. Okay? Dan peristiwa itu menyebabkan nama Al-Kautsar itu ditonjolkan. Nikmat, rezeki, kan? Itu semua yang dihamburkan kepada Nabi. Tengok, kau jadi Nabi,
nak bawa agama yang baru ni, apa yang kau dapat? Nikmat yang rezeki yang banyak tu kau dapat? Tak ada. Pengikut ramai, kau belum ada pengikut lagi. Di Mekah kebanyakannya pengikutnya boleh dikatakan banyak golongan hamba. Nabi buat kerja underground. Sayyidina Bilal dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, jadi tak ramai pun masa tu dan kekuatannya agak terhad dan terbatas, dan setiap hamburan kata-kata itu menyebabkan Nabi rasa terguris, dan Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk apa? Menjadi titik pemisah. Rezeki apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala redha dengannya. Rezeki apa yang Allah Ta'ala redha dengan kita. Jadi inna a'tainakal kautsar, sungguhnya telah kami berikan kepada kalian ini dengan rezeki yang banyak. Tribes ataupun kaum Quraisy adalah di antara kaum yang cukup terkehadapan dengan sistemnya, dengan cara hidup mereka, dengan pemimpin-pemimpinnya. Orang cukup mengagumi dengan kafir Quraisy. Bahkan Nabi sendiri pun datang daripada keluarga Quraisy. Dan ayah baginda sallallahu alaihi wasallam pun merupakan seorang yang terhormat juga. Begitu dengan atuknya, begitu dengan pakciknya. Jadi dia datang daripada latar belakang yang memang orang kata noble family lah. Okey, jadi bila Nabi menerima Islam, bukan menerima Islam, mendapat wahyu yang pertama itu, secara automatiknya Nabi kena sampaikan Islam. Walaupun sebelum itu golongan kafir Quraisy menyanjung kepribadian Nabi dengan menggelarkan Nabi itu dengan gelaran Al-Amin, bukan Al-Falah. Dengan gelaran Al-Amin. Walaupun Nabi SAW disanjung dengan gelaran Al-Amin, dengan sifatnya yang jujur, yang amanah, sampaikan nak meletakkan batu Hajarul Aswad pun akhirnya Nabi yang mencadangkan dan mereka semua terima. Subhanallah. Subhanallah. Okey, tetapi bila Nabi mengisytiharkan yang di-offer oleh Nabi itu adalah Islam, subject matter dia adalah Islam, jadi orang kafir Quraisy tak boleh terima, sangat bercanggah dengan agama nenek moyang mereka, kan? Okey, jadi ini yang kita nak belajar daripada surah Al-Kautsar. Kemudian kita nak juga adunkan, kita nak sesuaikan dengan 10 yang pertama pada Zulhijjah. Minta maaf, saya nak bertanya, kita habis pukul apa? 11. Oh iya ke? Kita mula 10 suku, 10.20. Tambah. Oh begitu. Tak ada urusan tak ada nak masak ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Saya kena tengok jam tu. Alright. Untuk iklan. Nampak semua dah macam tu kan. Okey. So berbalik kepada ayat yang pertama, supaya kita faham, ayat yang pertama itu adalah satu statement daripada Allah. Dia adalah satu statement daripada Allah bahawa inna a'tayna, kalau belajar bahasa Arab, sungguhnya telah kami kurniakan. Inna a'tayna, dia perkataan ata. A'tayna, telah kami kurniakan, telah kami berikan, telah kami rezekikan kalian dengan rezeki yang sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi adakah rezeki itu kesemuanya adalah nikmat? Boleh jadi rezeki itu jadi satu ujian. Nama dia apa? Istidraj. Boleh jadi ini satu istidraj ataupun satu ujian, satu bala. Yang disangkakan ada kenderaan mewah, yang disangkakan rumah yang besar, yang disangkakan semua yang kita ada itu cukup boleh buatkan kita rasa puasnya hidup macam ni, aku memiliki segalanya. Tapi tidak semua rezeki itu adalah nikmat. Boleh jadi ia adalah satu bentuk ujian. Jadi macam mana kita nak jadikan nikmat itu sebagai satu nikmat? Macam mana kita nak jadikan rezeki itu sebagai satu nikmat? Ayat yang kedua, pembuktian menyambut rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan itu adalah disambut dengan perintah. Okey, fasalli li rabbik, maka solatlah li rabbik. Ada li kat situ. Li ni maksudnya li ajli, untuk li ghayah. Kita buat satu perkara itu hanya kerana siapa? Li rabbik. Dan kenapa Allah gunakan li rabbik bukannya lillah? Sebab ini ayat Makkiyah. Nabi banyak deal dengan orang yang belum lagi Islam. Jadi ini approach Allah Ta'ala untuk nak supaya orang yang dengar tu macam dia sebut Rob tu macam Tuhan aku juga. Dia ada gaya bahasa, daya tarikan di situ.
Okay, fasalli li rabbika wanhar. Satu, solat 5 kali dalam sehari. Walaupun solat ketika itu pensyariatannya belum lagi. Macam mana nak solat ni? Tapi pensyariatan sebelum ni kan ada. Pensyariatan Nabi Isa, pensyariatan Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim. Okay, jadi pensyariatan di mana berlakunya Isra' dan Mi'raj, sehingga mana tertulisnya perintah untuk solat, okay, belum sampai lagi masa tu. Jadi solat ni macam mana? Itu sebab ada perbahasan solat pada zaman sebelum sebelum turunnya pensyariatan solat berbeza. Kerana kita tidak boleh, ada sebahagian yang hari ni yang cuba menjadikan alasan untuk tidak solat, mereka katakan macam mana sahabat dahulu solat sebelum datangnya pensyariatan solat. Dah yang kau bincang sebelum turunnya pensyariatan solat, kenapa? Kau hidup zaman mana ni kan? Okay, so kita terima Islam sebab dia adalah agama yang dah finalized. Dia agama yang telah di brandingkan semula, dan itulah yang telah dikemaskinikan, the latest version of religion ni, agama ni, Islam. Subhanallah, dah lengkap dah, tak payah nak ubah mana-mana dah. Okay, benda tak boleh ubah adalah perintah solat, puasa, zakat, okay, juga haji. Itu perkara paling basic. Okay, jadi macam mana kita nak pastikan rezeki itu tidak terjatuh ke lembah kebinasaan? Adalah kita menyambut setiap rezeki Allah Ta'ala itu dengan kita tunjulkan, kita persembahkan dengan solat. Okay, so bila kita zaman sekarang sebut tentang solat, dah boleh relate kan dengan solat macam mana? So solat yang dulu ada yang menyatakan bahawa cara solat zaman Nabi Musa itu hanyalah berdiri dan juga rukuk. Itu sebab kalau kita tengok di Masjid Al-Aqsa, kalau ada siapa pernah pergi Masjid Al-Aqsa? Kau ada pernah buat ziarah umrah? Saya tak pernah lagi, tak ada kesempatan. Sampai ke Gaza buat misi ada, tapi ke Masjid Al-Aqsa belum. Kan ada tembok yang dinding apa tu panggil? Wall of headbanging. Wall of apa tu? Wall of fame bukan juga. Ada satu tempat dulu borak ditambat. Okay, jadi mereka conquer dekat belah tu, dan mereka kalau tengok cara mereka solat, cara mereka sembahyang macam mana, dengan macam tu kan. Jadi dia ada dia ada ke apa tu, persyariatan, mungkin mereka mengikut daripada persyariatan Nabi Musa yang terdahulu. Okay, kemudian berkembangnya ibadah tu sendiri. Kalau yang apa yang saya dengar ini daripada kawan-kawan saya yang memang beragama Kristian, yang alhamdulillah sekarang ni jadi dai-dai semua, masya-Allah. Kalau tengok dalam Bible, dalam Injil dengan Bible berbeza dia. Injil ni Old Testament lah. Bible ni yang telah dah telah dibasuai kan. Itu New Testament. Kalau tengok yang dalam Injil, mereka lebih banyak sujud. Jadi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuk ada, sujud ada. Subhanallah kan. Okey, jadi kita terus sambut pada apa yang Allah Ta'ala firmankan, fasalli. Kita terima rezeki Allah Ta'ala itu dengan tunjukkan, dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, wanhar, dan berkorbanlah. Bukan terkorban, tuan-tuan dan puan. Berkorban maknanya ambil seiring dengan pensyariatan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi wanhar di situ dia perkataan nahru, iaitu sembelihan. Sembelihan apa? Sembelihan ibadah kurban lah, daripada peristiwa yang semua dah sedia maklum. Di antara dialog yang Allah Ta'ala firmankan, antara dialog apa? Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Satu ujian yang sangat berat. Itu sebab Nabi Ibrahim ni diangkat sebagai bapa kenabian, sebab ujian ke atasnya cukup berat. Tak ada kita pernah dengar ujian ke atas para anbiya yang lain, yang ujian dia adalah sembelih anaknya, yang korbankan anaknya sendiri. Tak pernah dengar. Okey, subhanallah, ini satu ujian yang cukup berat. Okey, tapi apa signifikan untuk dua perintah itu? Antara banyak-banyak perintah, kenapa tidak solat dan juga puasa? Kenapa tidak solat dan juga zakat ke, haji ke? Kenapa? Ini saya ambil daripada kitab tafsir Dr. Muhammad Ali Saiz yang saya sebutkan tadi lah. Saya punya lecturer dekat Al-Azhar. Dia kata signifikan di antara kedua perintah ini adalah kita tengok siapa yang entitled dari pensyariatan tu. Berkorban Nabi Ibrahim.
Solat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua figure ini, kedua-dua nabi ini adalah nabi yang agung. Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai papa kenabian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai penutup segala nabi. Dan masing-masing memiliki keistimewaan dan mukjizat yang tersendiri. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala highlightkan, yang pertama, sebab rezeki yang kita dapat itu adalah daily. Solat itu daily, 5 times a day, 5 kali dalam sehari, daily. Memang kita buat benda tu setiap hari, dan rezeki itu berpanjangan. Dan kenapa secara tahunan sebagai one hour adalah kerana untuk melaksanakan ibadah haji dah memadai 1 kali. Tapi untuk perintah berkorban setiap tahun. Ini di antara bentuk salah faham yang perlu kita perjelaskan. Jangan kita samakan ibadah haji itu dengan korban. Sebab ada orang kata, dah memadai dah. Kenapa? Tahun lepas dah buat. Lah, apa kaitan? Kan sama macam ibadah haji. Pergi sekali dah cukup. Tak, bukan. Kita kena bezakan. Ibadah haji berbeza dengan solat raya haji. Ataupun solat ibadah korban, solat Aidul Adha. Sebab apa? Bila tengok bulan macam sekarang ni dekat Arab Saudi dah hari ni masuk wukuf esok wukuf. Kita hari ni tarbiyah saya ni dah fast forward dah ni. Esok tarbiyah. Masya-Allah. Okay, so ianya diukur berdasarkan bulan tu bulan yang kita nampak tu, ikan ru'yah tu kan. Okey, baik. Jadi benda yang sangat basic, benda yang sangat praktikal, 5 kali dalam sehari boleh tak kita buat? InsyaAllah boleh. Sekali solat berapa minit kita ambil? Kalau bukan di masjid, solat seorang-seorang rasanya seminit 2 minit habis tu. Okey, itu orang kata had paling minimal lah tu kan. Okey, tapi kalau kita solat berjemaah mungkin 5-10 minit bergantunglah. Kalau imam tu dia baca panjang, dia short sendiri ke apa, panjanglah lagi. Okey, jadi dalam satu hari Allah Ta'ala kurniakan 24 jam. Kalau solatnya mungkin ambil 5 minit lah average. Average purata 5 minit terhadap dengan 5 waktu 25 minit. 25 minit saja kita nak bagi untuk Allah. Itu satu hari dalam 24 jam tu. Okay. One hour setahun sekali. Setahun sekali. Perintahnya adalah setahun sekali, dan itu pun perintah yang berbentuk sunat muakkad lah. Yang sunat yang dianjurkan. Bagi mereka yang mampu, yang berkelayakan, yang ada rezeki lebih ni, buat. Masya Allah. Okay. Okay. Dan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Dan sungguhnya siapa yang tidak menyambutnya, siapa yang tidak menyambut perintah solat, perintah korban, maka kata Allah huwal abtar, dia akan terputus daripada nikmat rezeki itu menjadi nikmat, dan akan bertukar jadi apa? Satu istidraj, ujian. Allahu Akbar. Itu sebab sebenarnya bila sebut tentang rezeki ni, dia adalah satu perkara yang cukup besar dalam konteks Al-Quran. Okay. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mulk. Kat sini baca Al-Mulk setiap malam. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kata, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Allah kata apa? وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ, telah kami ciptakan, telah kami sediakan bumi ini untuk kalian. Zalula. Apa maksud zalula? Untuk kita terokai. Terokai ni banyaklah perbahasannya. Sama ada kita meneroka bumi yang belum lagi diteroka, kita explore, kita bermusafir, ataupun kita teroka kemampuan diri kita yang tak pernah lagi kita teroka. Selama ni kita hidup dengan capacity macam tu ya, capability yang macam tu. Rupa-rupanya banyak lagi. Bila kita buat findings, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Untuk yang muda-muda kan, banyak lagi peluang untuk kita mencari pengalaman yang baru, pengalaman hidup yang baru. Explore selagi mana boleh. Tapi jangan kita terjah sampai melanggari batas syariat. Explore lah selagi mana di dalam kerangka syariat tu, silakan. Okay. Zalula famshu fi manakibiha, dan berjalanlah di setiap sudut yang ada. Ini menarik. Manakibiha adalah sudut. Okay. Bumi tu bentuk dia apa? Saya harap tak adalah yang katakan bumi itu flat dekat sini.
Kalau bumi itu flat, maksudnya dia akan ada sudut. Dia akan ada penghujung. Okey. Bila bumi itu bentuknya apa Sfera. Ada orang kata bentuk macam bentuk telur sikit. Kalau tengok kenyataan Syed Muzaffar kan, dia kata bumi tu taklah macam bulat sangat, dia macam membujur sikit pun ada. Wallahualam lah, itu amatan pengalaman dia lah. Tak apalah. Yang pasti dia bentuk sfera tu lah. Okay, bentuk membulat macam tu kan. Kalau kita faham ayat ni betul-betul, famshu fi manakibiha. Ada ke sudut dalam bumi ni? Sudut apa yang dimaksudkan sebenarnya? Maksudnya Allah nak suruh kita pergi seluas mana kita boleh pergi. Tu gaya bahasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak suruh kita pergi melangkaui kemampuan kita. Cuba lagi, pergi lagi, terjah lagi, mengikut landasan syariat. Kemudian baru Allah kata wa kulu bir rizqi, dan makanlah daripada rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kalian. Dan makan itu dikaitkan dengan manakibiha. Maksudnya apa? Boleh jadi rezeki yang kita duk minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan mungkin contoh macam ni ya. Kenapa saya rasa nak datang sini? Sebab selama ni saya dekat Kelang je. Selama ni saya dekat Shah Alam je. Kalau bagi kuliah pun Kelang, Shah Alam, Kelang, Shah Alam. Saya nak mencari juga asbab. Mungkin ada asbab rahmat di sini. Saya terjah pergi ke sini. Mungkin akan ada. Di sebalik doa-doa kita tu, masing-masing ada doa dan juga impian dan juga hasrat masing-masing. Saya datang, ya Allah, dengan hasrat-hasrat tertentu tu, datang dan berdoa. Okey? Jadi apa yang Allah Ta'ala cuba maksudkan, wa kulu min rizqi, min di situ bukan maksudnya ambil semua rezeki dekat situ. Tak. Boleh jadi rezeki kita ada di setiap tempat. Dan apabila kita pergi di setiap tempat itu, kita ambil. Maknanya ada asbab rezeki kat situ. Pergilah ke, lepas ni datang ramai-ramai ke Kelang ya. Tak adalah jemputan yang tidak official. Okey. Sebab kat Kelang masjid saya tak semeriah ni lah. Tidak, kalau datang tak ada aircon. Masjid saya tak ada aircon. Masjid ni tak ada aircon juga kan? Dah ada. Memang dah ada. Saya terlupa dah. Okey. So nak bagi tahu betul lah. Setiap bila kita cuba meneroka di satu tempat yang baru, insya-Allah di situ akan ada asbab rezeki, asbab keampunan, asbab rahmat, asbab kecintaan Allah. Dan percayalah, wa ilaihi nusyur, dan itulah tempat sebaik-baik tempat kita kembali. Okey, jadi masuk pada rezeki di situ, inna syani'aka huwal abtar. Okey, bagi mereka yang tidak percaya dengan hakikat ini, akan terputuslah asbab-asbab rezekinya. Rugi tuan-tuan. Dalam keadaan kita ni suka bermusafir, tapi dalam keadaan musafir tu kita kan, waktu kita tak ada tadaburnya, tidak ada zikirnya, tidak solat, dah pergi musafir tak solat. Okay, saya bawa jemaah umrah juga. Sebagai mutawif, kita cuba untuk mendidik dan mendekati para jemaah. Ada seorang jemaah dia kata, Ustaz, saya datang buat umrah ni boleh tak kalau saya tak solat? Macam-macam cerita. Boleh tak saya tak solat? Sebab pahala umrah tu mungkin boleh ganti balik kan? Pahala dia banyak kan? Kata boleh kalau tuan disolatkan. Jangan macam tu Ustaz, tak melawak. Saya kata kat dia, kenapa tuan datang umrah? Dia kata sebab ayah saya. Okey lah tu, adalah sebab. Tapi tahu tak kenapa Allah panggil tuan untuk datang umrah? Sedangkan ramai ribuan, ratusan, jutaan orang Malaysia nak pergi umrah ni, tak dapat ni. Ni masa 2018 lebih kurang, hujung-hujung sebelum PKP. Dan dia kata, entahlah, saya rasa solat ni tak ada nikmat. Tak ada nikmat dalam solat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kita solat bukan untuk nak cari nikmat. Walaupun nikmat tu akan datang, tapi tujuan kita solat bukan kerana nak dapat nikmat, khusyuk. Kita nakkan benda tu, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya kerana kita adalah hamba. Itu je, that's it. Kita buat benda tu bukan sama ada rasa macam tak pernah khusyuk aja kita tinggalkan solat. No, there's no such thing. Kita solat sebab kita hamba. Itu adalah status yang konkret, tak boleh berubah. Solat kita kerana hamba. Walaupun kita solat untuk nak cari rezeki, tapi dia punya basic understanding dia, solat sebab kita ini hamba. Okey, satu statement yang cukup konkret daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi macam mana tuan-tuan dan puan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, apa kaitannya dengan 10 Zulhijjah?
Kita nak bawa ni, apa kaitannya? Okey, bagi kita yang sama ada belum direzekikan untuk buat ibadah haji, saya pun belum ada rezeki. Saya nampak tahun ni Masya Allah, sambutan ibadah haji disambut oleh ramai golongan muda-mudi, dan saya kira sangat satu perkembangan yang baik. Bila dah ada duit ni, jalan je. Sebab bila pergi dalam keadaan muda ni, ada tenaga, ada kudrat, insya-Allah. Okey. Dan dan bila bercakap tentang ibadah haji, ya, siapa yang dah sampai sana memang hati dia dah tertumpu kat sana dah. Apa yang berlaku kat Malaysia dia dah buat tak tahu dah. Yelah, dia akan beritahu juga, cuma fokus memang haji. Saya baru 2 hari lepas jemaah haji. Dulu saya bertugas di Masjid Station 13 Shah Alam sebelum saya pindah di Masjid Kelang. Jadi ada jemaah tu dia update, Ustaz, Alhamdulillah saya dah sampai. Oh, Masya Allah, happy lah. Sebab saya kenal anak dia. Lepas tu dia tanya, Ustaz ada kontak ke dengan haji ni? Ada, kenapa? Ustaz jangan beritahu tau, anak ni nombor 3 meninggal. Takut hilang fokus. Tapi saya rasa, ya Allah, kalau aku di tempat dia, macam mana? Kadang-kadang memang ada cerita yang keluarga yang ditinggalkan di belakang tu, dia di Malaysia tu terpaksa merahsiakan sementara untuk bagi laluan buat ibadah haji. Tapi ada juga kes bagi tahu papa, bagi tahu apa yang berlaku ni. Punya itu kes lain lah, kes cerai. Itu masa saya banyak berlaku di Masjid 13, sebab kebanyakan orang 13 ni kaya-kaya, dia selalu pergi. Alright. Tapi itu kes cerai, memang dia ambil masa, and then dia fokus pada ibadah. Tuan-tuan puan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, memang sebagai seorang manusia, bila datangnya ujian, kita akan rasa terkesan. Tetapi ini benda yang saya bukan ahli psikologi, tapi kalau sembang dengan kawan-kawan saya dalam bidang psikologi, yang bidang psikiatris, bila datangnya ujian, apa patut kita buat? Yang pertama adalah bagi masa untuk proses. Dan first kali, don't put the blame on me, on us, on you. Jangan letak benda tu lagi. Mula-mula kita dah letak, ni semua salah aku semua. Bila kita start letak statement tu pada diri kita, dia akan jadi barah. Susah nak heal. Sebab ada kadang-kadang benda berlaku di luar kawalan kita. Di luar kawalan kita. Kita dah buat macam mana sekalipun, berlaku juga kemalangan, berlaku juga meninggal dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila adanya ujian, first kali bagi masa untuk proses. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif khairan minha illa ajrallahu fi musibati wa khlaf lahu khairan minha. Doa yang panjang sikit, iaitu, ya Allah, ganjarkanlah aku pada keadaan musibah yang aku timpa ini, yang menimpa ke atasku ini, dan gantikanlah ia dengan lebih baik. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda yang paling praktikal yang kita boleh buat, bagi masa untuk diri sendiri proses. Dan kalau kita marah, jangan communicate dengan orang lagi. Kalau kita sedih pun, jangan communicate dengan orang lagi. Boleh jadi setiap kemarahan, setiap emosi itu, dia akan menghamburkan kata-kata yang menyakitkan. Banyak saya jumpa kat masjid, cerai, marah. Tapi saya sayang dia, Ustaz, dia dah terlepas sampai talak 3 sebab marah. So itu sebab Nabi kata, bila marah, duduk baring. So sebenarnya untuk apa? Proses. Bagi masa untuk diri sendiri tenang dulu. Lepas tu baru kita communicate. Kalau kita dengan pasangan, kalau kita dengan anak-anak pun macam tu, anak-anak dengan mak ayah pun macam tu juga. Dengan kalau dia confront juga, abang ni kenapa? Yang si suami tu, yang abang tengah proses, Ustaz suruh proses. Tenang dulu. Sebab kalau masa tu juga, Omah biasalah, dia apa orang kata, insecure ke tak tahulah kan, rasa macam kenapa abang ni lain macam, dia akan confront lah. Tapi kita sebagai suami, kita sebagai anak, kita sebagai isteri, kita berhak nak space. Okay, kita akan respect. Kalau kita respect dengan space kita, orang akan respect dengan space kita. Okay, kalau kita bagi je orang masuk, bila kita nak bercakap, orang pun tak nak dengar dah. Okay, dan benda tu dia akan membentuk suasana keluarga lah. Ni secara tidak langsung. Sebab saya dalam masa yang sama, saya cuba ambil
courses lah dalam bidang psikologi. Saya rasa ustaz-ustaz kena ambil berhadapan dengan isu-isu semasa yang Allah Akbar, luar biasa. Saya pernah satu kes sampai dah datang bawa pisau dekat Masjid Kelang. Datang bawa pisau, tangan menggeletar ni. So apa saya nak buat dengan pisau ni? Dah tanya saya buat apa. Cik kenapa? Cik tenang. Saya tak boleh tenang ni ustaz. Okey, marah dulu. Saya bagi dia pergi dekat pokok, nak buat apa dengan pisau tu buat. Ya Allah, seram tu masa tu. Kalau Allah memang dia nak buat, dia nak aniaya orang ataupun dia nak bunuh orang, dia nak kelar orang, rasa memang dah mati dah orang tu. Sebab bila orang ada marah, kita tahan dia, apa jadi? Okey, macam ni kan. Tekan apa jadi? Tak. Dia akan burst lah. Kalau kita buka, dia akan boom kan. Macam tu dengan manusia. Bila seorang tu ada ujian, kita surprise lagi. Masuk bilik. Lagi apa benda dia buat. Okay. So kita juga kena bagi flexibility dekat dia juga. Bagi dia space. Space tu penting untuk dia supaya dia boleh proses, dia boleh relate dengan apa yang sedang berlaku. Dan selalunya kalau kita nak mula bercakap dengan dia, kita tengok dia punya senses dia berfungsi ke tak. Saya tanya, Alung nampak apa dalam bilik ni? Kalau dia masih nampak, contoh dia marah dengan kawan dia, nampak aku tu, kawan tu memang dia buat lagi dia. Tak settle lagi tu. Masih marah lagi. Tak settle lagi. Tak settle down. Okay? Bagi peluang dia untuk bercakap ataupun bagi peluang untuk dia proses dahulu. Lepas tu kalau kita tanya, Alung nampak apa? Nampaklah bilik ni, nampak mama. Alung bau apa? Nak bau mama masak lemak cili api. Itu maksudnya dia dah mula dapat dia mula dapat balik diri dia. Bila kita bincang, dia boleh masuk. Tapi kalau kita tanya nampak apa? Nampak pisau. Contoh, na'udzubillah. Nampak bangunan tinggi. Sekarang ni banyak kes-kes macam ni yang hamba Allah tu memang Allah. Saya sendiri pun gerun. Saya pun terpaksa proses juga. Ya Allah, macam mana kalau benda tu berlaku kat diri aku. Okey, tuan-tuan dan puan kasih Allah SWT, bulan Zulhijjah adalah di antara bulan yang Allah Ta'ala turunkan ujian. Bulan-bulan yang diangkat ini akan Allah Ta'ala turunkan ujian. Bulan Ramadan ada ujian dia. Bulan-bulan haram kan? Ada ujian dia juga. Rabiul Awwal, Rajab, ada ujian dia. Bulan-bulan haram ada ujian-ujian dia. Jadi setiap bulan, walaupun ada bulan yang diangkat harinya, masa malamnya ataupun satu bulan tu sendiri, akan ada juga ujiannya. Jadi macam mana kita nak jadikan bulan ini adalah bulan yang very meaningful. Sungguh pun kita ni tidak berkesempatan, berpeluang untuk buat ibadah haji, tapi duduknya kita di Malaysia ni, dia akan menjadikan dia adalah satu bulan yang very meaningful. Yang pertama sekali adalah kita kembali kepada konsep surah Al-Kawthar ini. Fasalli. Macam mana kita cuba check and balance macam mana hubungan aku dengan Allah ni dengan cara solat. Hubungan Allah secara di luar solat mungkin kita okey, zikir kita, mungkin kita sedekah, suka tolong orang, tapi kualiti solat kita. Kita dah lama solat kan? Kalau saya berumur 30-an jadi 30-an dah, selama 30-an tu dah solat. Kenapa ustaz rahsiakan sangat umur ustaz ni? Umur saya 36 tahun. Okay? 36 tahun. Alright. So solat ni, kenapa saya nak highlight tentang solat? Sebab dia adalah main reason. Dia adalah benda yang paling utama yang akan menempatkan kita di mana? Syurga Allah Ta'ala ataupun na'udzubillah di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda pertama yang akan ditanya di alam kubur pun adalah solat. Banyak hadis yang kita dah jumpai kan. Allah selamat. Okey. Jadi solat yang perlu kita kemaskini adalah sejauh manakah kita faham tuntutan solat. Yang biasa kita dengar, sesungguhnya solat itu mencegah keji dan juga mungkar kan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi bayangkan di sistem sekolah, kalau ada budak ada masalah, kau pergi solat taubat. Budak tu masih ada tengah isu, tak settle lagi, emosi dia tak settle lagi apa semua. Okey, solat. Lepas tu adakah akan selesai masalah? Apa akan jadi pada budak tu? Ustaz, saya dah solat. Sama je. Dia akan reflect dengan cara negatif. Jadi kenapa kadang-kadang kita nak cuba selesaikan satu masalah dan kemudian kita cuba dengan approach solat dan solat itu tidak berhasil. Bukan maksudnya solat tu tak berhasil secara maknawi tu. Tak. Tapi adakah kita faham solat itu apa? Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Taha, aqimis salata li dhikri. Ini adalah tunjang kepada solat. Solat itu memang cara yang terbaik untuk kita nak ingat Allah.
Selagi mana kita solat sambil lewa, lepas ni nak masak apa. Dalam solat tu kita boleh fikir tentang ada mesej panjang tadi, nanti nak respon macam mana ni, habis aku ni. Masa tu dah fikir mesej orang. Ya, saya tahu benda tu bukan mudah. Tapi ini cara kita nak pergi ke arah tu. Adalah yang pertama, kita kena faham solat itu sendiri adalah dia adalah tempoh masa untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tadi kita letak average kan sekitar 5 minit. Agak-agak 5 minit boleh tak kita ingat Allah 5 minit? Kalau kita duduk, kita akan zikir subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah, tengok pula langit, tengok pula alam ni. Subhanallah, tengok Quran sekejap. 5 minit sebenarnya boleh. Bukan satu benda yang mustahil, sebenarnya boleh. Cuma kenapa kita tak dapat benda tu? Saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya, dan masih sekarang pun masih lagi berusaha untuk nak jadikan solat tu adalah, orang kata, the best moment lah. Waktu yang terbaik untuk kita ingat Allah. Waktu yang terbaik tu memang waktu solat dah sebenarnya. Cuba kita tengok kalau kita benar-benar amati setiap bacaan yang kita bacakan di dalam solat, setiap pergerakan ada sebut Allah. Dalam bila kita berdiri tegak, kita niat pun ada lillahi ta'ala, Allah. Angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Bila kita angkat takbir tu sendiri, kita ada sebut nama Allah. Lepas tu Allahu Akbar kabira, bacaan doa iftitah. Kemudian bacaan rukun qauli Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimah Allah. Alhamdulillahi Rabb, ada kalimah Allah Ta'ala. Sampailah kepada takbir intiqali, ya, takbir pergerakan, Allahu Akbar. Ada juga Sami'allahu liman, ada Allah juga. Dalam bacaan rukuk tu apa? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, kita sebut sifat dan juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sujud kita pun Subhana Rabbiyal A'la, kita agungkan, kita sebut nama, sifat dan juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pergerakan Allah, 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 Allah. Kalau kita ni pergi mana-mana rindu dengan si dia, memang kita akan bawa nama tu. Kalau kita rindu dengan mak ayah, contoh masa saya belajar ke Mesir dulu, rindu, memang dia akan ada satu ingatan tu. Ke mana kita pergi, nak pergi kuliah ingat mak ayah, nak pergi makan ingat mak ayah, masa tu tak kahwin lagi, nak ingat siapa lagi, ingat mak ayah. Lepas tu nak pergi main bola pun macam alah, terindu-rindu. Masa tu tak ada lagi WhatsApp, masa tu ada apa dulu BlackBerry zaman-zaman tu lah, yang ping. Okay. So macam tu lah, sebenarnya kita pun macam tu sebenarnya, yang sepatutnya kita buat bila kita dengan Allah. Setiap pergerakan tu 5 minit. So bila kita nak ada usaha untuk nak dapatkan balik, nak gemburkan balik nilai solat yang kita dah buat setiap masa ni 5 kali dalam sehari, faham tak setiap masa tu? At least cuba buka balik, paling kurang boleh Google setiap pergerakan solat tu, bacaannya apa, maksudnya dan sebagainya. Okey, itu dah maksudnya dah hujung-hujung waktu tu. Time out. Okay. Alright, okay. Jadi mungkin kita boleh sentuh banyak benda dalam 10 yang pertama Zulhijjah. Tapi kita jadikan kali ini kita cuba review solat je. Daripada banyak-banyak tu kan, nanti tak tak sempat nak buat ni kan, tak sempat nak buat tak sempat nak selesaikan. So kita ambil satu je daripada banyak-banyak ibadah yang kita buat tu, iaitu nilai pada solat. Ya, saya faham. Okay, saya faham. Okay, kita fokus pada solat, ya. Dan kalaulah kita dapat fahami benda tu, kalaulah kita dapat fahami begitu, kita ada masalah. Di situ juga tempat yang terbaik kita boleh meluahkan, dalam sujud yang terakhir, ya Allah. Kalau kita ada hasrat, begitu juga tempat yang terakhir, yang sujud yang terakhir yang kita boleh luahkan. Jadi solat adalah, orang kata, medan yang terbaik lah. Tak ada cara yang lebih baik lagi untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, jadi rasanya cukup sekadar itu saja perkongsian pada pagi, nak masuk tengah hari dah pun. Dan ada apa-apa ke? Mungkin saya boleh buka lah satu soalan kalau ada soalan yang berkaitan. Jangan tanya boleh tak solat hari raya ikut Saudi ke, janganlah. Okay, so bendanya kalau saya boleh rumuskan semula adalah kembali memahami hakikat rezeki daripada Allah. Ianya boleh jadi sama ada dua, ujian ataupun nikmat.
Jadi kita mengharapkan dengan surah Al-Kautsar ini, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak baca kat rumah nanti, ingat benda ni supaya kita dapat rasa ada perasaan sikit dalam solat tu. Ya Allah, kami nak sangat-sangat, ya Allah, rezeki yang kau bagi ni bertukar menjadi menjadi satu nikmat dan bukannya ujian. Okey, dan perintah solat dan juga kurban itu, saya rasa tuan-tuan dan puan semua dah arif, dan juga penglibatan tuan-tuan dan puan dalam ibadah kurban untuk di mana-mana masjid ke ataupun secara individu. Jadi itu saja daripada saya mohon kemaafan atas kelewatan dan mengambil masa yang lebih. Semoga Allah Taala berkati perhimpunan kita dan berikan detik masa yang terbaik antara kita dengan Allah, dan kita jadikan 10 yang pertama pada Zulhijjah ini sebagai satu bukti kita nak cuba nak groom diri, nak memperindahkan diri kita. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, kami mohon padamu ya Allah dalam keberkatan majlis ini ya Allah, kami mohon padamu agar Engkau kurniakan kami keampunan, rahmat dan juga kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap saat baki kehidupan kami ya Allah, agar dapatlah kami sentiasa menggemburkan niat, menggemburkan iman kami dan juga amal kami supaya bertambah baik dari masa ke semasa ya Allah. Ya Allah, habiskanlah hayat kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat sehingga dapat memberi manfaat pada orang-orang yang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu itu juga bermanfaat dan agar ia menjadi amal jariah buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap sedekah dan juga zakat yang kami ataupun wakaf yang kami kurniakan, yang kami kongsikan, itu juga menjadi amal jariah buat kami ya Allah. Dan juga mudah-mudahan setiap amal ibadah kami itu menjadi bahagian syurga kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.